Saudara-saudari sekalian, Shalom. Mari kita berdoa dulu untuk menyediakan hati kita bagi menerima firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kita bersyukur kerana dapat menerima firman daripada-Mu. Dan kami minta hikmat daripada Roh Kudus supaya kita boleh memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutamanya pada musim ini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Tajuk untuk khotbah pada hari ini adalah kisah roti dan cawan. Kisah roti dan cawan. Dan petikan yang saya akan khotbah adalah diambil daripada 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sehingga 34. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga 34. Saya pun minta semua orang buka Alkitab kamu ataupun daripada apps untuk ikut sama-sama pembacaan firman Tuhan. Ayat 17. Dalam memberimu petunjuk-petunjuk yang berikut, aku tidak memujimu kerana apabila kamu berhimpun, bukan kebaikan tetapi keburukan yang timbul. Pertama sekali, apabila kamu berhimpun sebagai satu jemaah, aku dengar kamu berkelompok-kelompok, dan aku percaya sebagian yang ku dengar. Sememangnya dalam kalanganmu pasti terbentuk beberapa kelompok, sehingga mereka yang diperkenan Allah menjadi nyata. Apabila kamu berhimpun di suatu tempat, bukanlah perjamuan Tuhan yang kamu makan, kerana semua berebut hendak makan dahulu, sehingga ada yang lapar dan apa pula yang mabuk. Apa? Tidakkah kamu mempunyai rumah untuk makan minum di dalamnya? Atau adakah kamu memandang hina jemaah Allah dan hendak memperkecil orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah akan ku katakan kepadamu? Akan ku pujikah kamu dalam hal ini? Tentunya tidak. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah ku sampaikan kepadamu, bahawa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Kerana setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Jika sesiapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini secara yang tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya, dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Kerana jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu, ada sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu, malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak binasakan bersama-sama dunia. Oleh itu, saudara-saudaraku, apabila kamu berhimpun untuk makan, tunggulah satu sama lain sebelum bermula. Tetapi jika ada sesiapa yang lapar, makanlah dahulu di rumah, supaya perhimpunanmu tidak mendatangkan hukuman. Hal-hal lain akan kuatur ketika aku datang kelak. Inilah firman Tuhan. Nah, pada musim ini yang begitu unik, yang kita cakap MCO, Movement Control Order, banyak pastor daripada denominasi yang berlainan sedang berbincang, adakah itu bolehkah kita menjalankan perjamuan suci online? Sebelum ni isu yang didebatkan adalah bolehkah kita menjalankan kebaktian online? Tapi memang kita sekarang memang sudah buat kebaktian online. Maka isu yang kedua ialah bolehkah kita menjalankan perjamuan suci online? Biasanya kita datang bersama-sama untuk kebaktian dan juga menjalankan perjamuan suci. Tapi sekarang kalau buat online, adakah itu perbuatan yang alkitabiah? Maka ada banyak orang bincang dan berdebat. Tapi sekarang Presbyterian Church Malaysia sudah mengumumkan bahawa
pastor diberikan option, pilihan untuk menjalankan perjamuan suci online. Gereja Presbyterian Malaysia pun memberi kebebasan. Kalau pastor cakap tak nak buat secara online, pun tak buat online. Okay, so gereja kita sudah buat keputusan bahawa kita akan menjalankan perjamuan suci online. Okay, so hari ini saya nak mengambil kesempatan untuk memberi sikit penjelasan atau penerangan tentang sebenarnya apakah itu perjamuan suci. Tetapi semasa perbincangan antara pastor-pastor yang berlainan, ada juga yang risau bahawa mungkin jemaah tidak akan menerima ataupun menerima perjamuan suci ataupun mengambil bahagian dalam perjamuan suci dengan hati yang tidak atau sikap yang tidak betul. Mungkin terlalu relax, tidak serius. Ada juga yang risau, mungkin jemaah semasa mereka tengok video perjamuan suci, mungkin mereka relax saja, baring atas katil, tidak tukar baju, masih pakai baju yang baju tidur dan menerima unsur-unsur tersebut. Ada juga yang risau, mungkin belia yang kreatif. Dia cakap, saya tak nak gunakan roti dan cawan jus anggur. Saya nak kreatif sikit. Kerana sekarang pastor tak tengok saya kan, tak nampak saya. So saya tukar sikit. Maka saya gunakan biskut Oreo coklat dan susu. Ini adalah kemungkinan yang mungkin akan berlaku yang menjadi sumber kerisauan pastor-pastor. Mungkin kamu akan tanya, kenapa pastor begitu serius? Kenapa kita tidak boleh jalankan perjamuan suci dalam satu keadaan yang tidak begitu serius? Kenapa nak ikut peraturan tertentu? Maka kita akan tengok daripada gereja Korintus, daripada petikan yang kita baca tadi. Paulus cakap, oleh sebab itu, kerana ada banyak di antara mereka yang mengambil bahagian dalam perjamuan suci dengan satu sikap yang tidak begitu serius. Oleh sebab itu ada sebilangan besar, bukan sebilangan kecil, tetapi sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu. Malah ada yang meninggal dunia. Maka dari sini kita boleh tengok hukuman atau penghakiman Yesus Kristus terhadap pengikut-pengikutnya, sampai ada yang meninggal dunia. Maka daripada situ kita boleh tengok sebenarnya untuk Yesus Kristus, dia memang mau kita sebagai jemaah-jemaah yang datang mengambil bahagian dalam perjamuan suci membawa satu sikap yang serius, yang ikhlas terhadapnya. Dan pada masa itu untuk gereja di Korintus, gereja Korintus ditulis agaknya pada tahun 55 Masihi. Ini agaknya 20 tahun selepas Yesus Kristus sudah mati dan bangkit. Pada masa itu memang mereka akan menjalankan perjamuan suci di dalam konteks satu jamuan makanan, di mana mereka akan makan bersama-sama. Setiap orang akan bawa makanan mungkin sudah masak. Setiap orang akan bawa makanan ke gereja dan mereka akan berkongsi makanan mereka sebagai tanda saling mengasihi. Daripada situ, semasa mereka makan ataupun selepas mereka makan, mereka akan menjalankan perjamuan suci. Tapi sekarang kita biasa tidak menjalankan perjamuan suci semasa jamuan. Mungkin ada gereja yang buat jamuan selepas kematian, selepas perjamuan suci. Tapi sekarang kita tidak buat dalam konteks jamuan. Dan itu bukan hal yang kritikal, kerana sebenarnya untuk Yesus Kristus, dia tidak mengarah ataupun memberi arahan bahawa kita mesti menjalankan perjamuan suci dalam konteks jamuan. Dia hanya cakap, kamu mesti buat perjamuan suci. Maka pada masa itu dalam gereja Korintus, mereka akan makan bersama-sama. Dan Paulus cakap, semua berebut hendak makan dahulu, sehingga ada yang lapar dan ada pula yang mabuk. Sebagai gereja, kita mesti ada perpaduan, kerana kita adalah sebahagian daripada tubuh Kristus. Maka kita mesti ada perpaduan. Tapi ada perpaduan di gereja Korintus tak? Tidak ada. Ada perpecahan, di mana
ada yang kaya, ada yang miskin. Itu tidak ada masalah. Tetapi untuk orang yang kaya, mereka makan bersama-sama. Tetapi tidak menunggu orang miskin untuk datang bersama, baru mula jamuan. Banyak orang miskin pada masa itu, mereka adalah hamba. Maka mereka perlu kerja lama. Selepas surat kerja mungkin sampai malam, baru boleh datang ke pada masa itu bukan gereja lah, mungkin di rumah, dan makan bersama-sama. Tetapi semasa mereka datang, tak ada makanan. Sudah dimakan oleh orang-orang kaya. Dan sampai ada yang mabuk. Dan juga di dalam satu gereja, Yesus sudah memberitahu kita bahawa kita mesti mengasihi satu sama lain. Tetapi antara mereka, ada tak ada kasih terhadap jemaah-jemaah yang lain? Tidak. Sebenarnya, semua orang, terutamanya orang kaya, mementingkan keperluan diri. Mereka tidak peduli keperluan orang lain. Maka Paulus cakap, apabila kamu berhimpun, bukan kebaikan, tetapi keburukan yang timbul. Nah, kita sudah tahu, kita mesti setiap minggu, kita mesti berhimpun bersama-sama. Sekarang memang tak boleh buat macam tu lah. Tapi kita berharap pada satu hari yang tidak lama lagi, kita akan berkumpul bersama sekali lagi di dalam bangunan gereja. Kita boleh jumpa, bukan melalui skrin, tetapi boleh berjumpa dengan kawan-kawan kita. Tetapi ada sejenis perhimpunan untuk Paulus, dia cakap bukan kebaikan tetapi keburukan yang timbul. Maksudnya bukan setiap perhimpunan adalah baik, bukan setiap perhimpunan adalah berfaedah. Maka kita mesti berfikir juga semasa kita bersekutu atau kita berkumpul dalam gereja. Adakah perhimpunan kita membawa kebaikan atau keburukan? Kalau ada banyak perpecahan di antara kita, kita cakap, oh saya tak nak bersahabat dengan kamu, I'm not your friend, you are not my friend, kerana kamu tidak menyokong pendapat saya. Daripada situ, Paulus cakap ada banyak kelompok. Ada juga mungkin di dalam gereja, kita tengok keperluan orang lain, kita tidak peduli. Kita cakap, oh saya sendiri pun ada banyak keperluan, mana saya nak hirau kamu keperluan kamu. Nah, kalau kita punya gereja, ada satu budaya di mana ada beberapa kelompok dan kita tidak peduli keperluan orang lain yang bukan dalam kelompok kita. Paulus akan cakap Paulus akan cakap dengan kita, semasa kamu berhimpun, kebaikan, bukan kebaikan tetapi keburukan yang timbul. Maka ini adalah satu poin yang kita mesti fikir. Adakah perhimpunan kita sebenarnya berfaedah terhadap orang lain? Maka apakah sikap yang kita mesti bawa semasa kita datang gereja, ataupun semasa kita nak menyediakan diri sendiri untuk menerima unsur-unsur dalam perjamuan suci? Ayat 28. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Bukan memeriksa orang lain, bukan fokus pada keburukan atau kelemahan orang lain. Tapi sebelum kita mulakan perjamuan suci, kita mesti memeriksa diri sendiri. Dan 31, jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Di sini dihakimi oleh Tuhan. Kerana Paulus cakap ada orang yang mati, lemah ataupun sakit. Ini adalah hukuman, bukan hukuman daripada Tuhan kerana tidak memeriksa diri. Nah, dari sini secara kita boleh jelaskan bahawa pemeriksaan diri adalah perbuatan di mana kita fikir tentang perbuatan dosa kita dari segi pemikiran, pertuturan dan perbuatan. Kita mesti fokus pada itu dan mengakui dosa kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Tetapi dalam konteks spesifik ini, apa yang Paulus nak mereka fikirkan atau memeriksa sikap atau dalam hati mereka adalah adakah mereka membawa perpaduan atau perpecahan ke dalam himpunan. Adakah mereka sentiasa membawa perpaduan dan saling mengasihi antara satu sama lain, ataupun dalam hati mereka tidak boleh mengampuni orang lain, atau mereka ada perasaan pembencian terhadap orang lain. Nah, ini bukan untuk gereja Korintus saja, tetapi untuk kita dalam gereja juga di
gereja Grace Batu Pahat, kita pun mesti fikir, adakah kita orang yang menyimpan rasa benci terhadap orang lain? Adakah kita sentiasa membawa perpecahan kepada komuniti di dalam gereja? Kerana biasanya kita fikir tentang dosa kita semasa kita menyediakan hati kita untuk perjamuan suci. Biasanya kita fokus pada dosa sendiri, dosa peribadi. Adakah saya buat benda ni yang salah, orang tidak tahu tapi saya mengakui dosa saya. Tapi dalam konteks ini, Paulus fokus pada dosa yang di mana kamu membawa kamu membawa keburukan kepada orang lain dalam komuniti tersebut. Okay? So ini adalah sikap yang kita mesti pegang atau kita mesti mempunyai sikap ini semasa menyediakan diri sendiri untuk perjamuan suci. Seterusnya, apa yang berlaku semasa perjamuan suci dijalankan? Saya akan bahagikan kepada 3 aspek: masa depan, masa lalu dan masa kini atau masa sekarang. Nah, masa depan, future. Pada ayat 26, Paulus cakap ataupun Yesus Kristus cakap, ini adalah daripada Paulus. Kerana setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Nah, dari sini kamu boleh nampak sebenarnya perjamuan suci ada unsur penginjilan, evangelism, di mana semasa kamu menjalankan perjamuan suci, kamu sedang mengumumkan, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan di atas salib. Ini bukanlah satu cerita dongeng. Ini adalah satu kisah benar di mana Yesus Kristus, anak Tuhan, betul-betul datang ke dunia ini untuk mati untuk dosa kamu. Maka setiap kali kita minum dari cawan dan makan roti, kita sedang mengisytiharkan berita baik ini kepada jemaah lain, kepada diri sendiri dan kepada dunia. Okey, maka sebenarnya perjamuan suci harus dibuat di kalangan orang ramai, bukan secara diri sendiri. Tapi untuk musim ini, kerana musim ini memang unik, istimewa, maka kita buat di dalam rumah. Tetapi biasanya kita buat di dalam gereja. Dan kedua, kamu tengok dari sini, dia cakap kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Maksudnya kita pandang depan, kita tengok pada masa depan, di mana pada satu hari nanti janji Tuhan adalah dia akan balik ke dunia untuk bersekutu dengan kita sekali lagi. Itu menjadi satu punca harapan untuk kita, di mana walaupun pada musim ini memang ada banyak perkara yang merisaukan, tetapi kita tahu Yesus bukan hanya mati, tapi dia sudah bangkit semula, dan pada satu hari nanti dia akan balik untuk menerima kita. Dia tidak melupakan kita, walaupun kadang-kadang kita merasakan atau berasa dia sudah melupakan kita. Okay? So kita masa menerima roti dan cawan, kita tengok, kita fokus pada masa depan di mana Yesus Kristus akan datang lagi. Dan juga semasa di Matius 26, semasa Yesus menjalankan atau memulakan perjamuan suci, dia cakap, "Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air anggur lagi hinggalah pada hari aku minum yang baru bersamamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sebenarnya di banyak petikan di dalam Alkitab, ada banyak petikan yang memberi janji kepada kita bahawa pada satu hari nanti, semasa Yesus Kristus balik untuk berjumpa dengan kita, kita akan makan bersama-sama dengan dia. Maksudnya setiap kali kita menjalankan perjamuan suci, itu bukan titik akhir. Itu hanya kita sedang meneruskan jamaah ini sehingga pada akhirnya Yesus Kristus akan menjalankan atau menjemput kita untuk makan bersama-sama dengannya. Itu adalah titik akhir bagi perjamuan suci. Maka semasa kita menerima roti dengan roti dengan cawan, kita fokus pada masa depan. Apa yang sedang berlaku atau apa yang kita nak fokus untuk masa lalu? 24. Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Yang ke-25, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya,
lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Remembrance. Semasa kamu makan, bukan hanya fokus pada masa depan. Kamu pun pandang balik dan fikir apa yang Yesus Kristus sudah buat untuk kamu sebagai individu. Apa yang dia buat untuk kamu. Dia sudah disalibkan supaya kamu boleh diampuni dosa kamu. Maka setiap kali kita makan dan minum semasa perjamuan suci, kita ingat, kita pandang balik. Beri satu contoh. Contohnya, apakah fungsi kita fokus balik? Kita fokus pada masa lalu. Kamu bayangkan kalau kamu sekarang, kamu tengok Yesus Kristus pada hari ini dia mati di atas salib. Kamu tengok dia, dan kamu ambil kamera kamu dan kamu ambil satu selfie. Di mana Yesus Kristus yang disalibkan menjadi latar belakang foto kamu. Lepas tu kamu print foto tersebut, kamu letak pada peti sejuk kamu. Setiap kali kamu melalui peti sejuk tersebut ataupun semasa kamu nak ambil makanan daripada peti sejuk, kamu nampak foto tersebut. Apakah perasaan yang akan muncul di dalam hati kamu? Kamu tengok Yesus Kristus, dia mati untuk kamu. Dia akan perasaan yang sedih di dalam hati kamu akan menyebabkan kamu nak hidup dengan lebih suci, untuk setiap perbuatan, pertuturan kamu atau pemikiran kamu nak memuliakan Yesus Kristus kerana apa yang dilakukan olehnya untuk kamu. Itulah fungsi perjamuan suci. Dia macam satu selfie. So setiap kali kita minum dan makan bersama-sama dalam perjamuan suci, kita fokus pada kisah benar yang berlaku 2000 tahun yang lalu. Tapi untuk masa kini, apa yang sedang berlaku sekarang saya minum dan makan? Apa yang sedang berlaku? Kita mesti fokus pada satu fasa sebelum fasa 11. Maka 1 Korintus fasa 10 ayat 16. Bukankah cawan kesyukuran yang kita berkati itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam tubuh Kristus? Dan apakah maksud ayat ini? Sebenarnya sebagai Presbyterian, kita tidak fokus perjamuan suci sebagai satu jamuan peringatan sahaja. Itu adalah tradisi Zwingli. Zwingli adalah seorang pastor yang mengajar. Dia memang sudah matilah. Dia pada masa reformasi, Protestan reformasi, dia yang mencadangkan bahawa perjamuan suci hanya adalah satu jamuan peringatan. Okey. Tetapi semasa kamu makan roti dan cawan, tak ada hal yang berlaku. Tak ada hal luar biasa yang sedang berlaku. Okey? Hanya satu peringatan sahaja. Tapi sebagai Presbyterian, kita mengikut terjemahan John Calvin, di mana dia cakap, kamu tengok 1 Korintus 10, 16. Bukan sahaja kita ingat, tetapi semasa kita menerima cawan dan roti, sebenarnya kita mengambil bahagian, participate. Kita mengambil bahagian dalam darah dan tubuh Kristus. Nah, dari sini adakah kita sedang cadangkan bahawa semasa kita makan roti dan roti dan cawan, dia sudah tiba-tiba tukar menjadi tubuh dan darah Kristus? Itu adalah ajaran Katolik. Tapi itu bukan ajaran kita sebagai Presbyterian. Kerana ada dua sebab. Sebab pertama, semasa Yesus cakap ini adalah tubuh saya, tubuh dia fizikalnya masih di sana. Macam mana dia tubuh di sini dan tubuh di sini? Tidak logik kan? Dan yang kedua, tubuh Yesus fizikal sekarang dia memang sudah ada di syurga. Macam mana dia datang menjadi tubuh untuk kita makan semasa kita makan? Kalau macam ni, setiap kali kita jalankan perjamuan suci, Yesus Kristus mesti turun, masuk ke dalam roti supaya kita makan tubuhnya. Itu tidak begitu logik lah. Tapi dari sini kita boleh nampak bahawa sebenarnya memang kita mengambil bahagian, tetapi macam mana kita sebenarnya tidak tahu. Itu adalah satu misteri yang tidak boleh dijelaskan.
Manakala untuk John Calvin, dia hanya cakap melalui kerja Roh Kudus dan melalui iman kita, faith. Sebenarnya walaupun secara fizikal kita tidak makan tubuh dan darah Yesus Kristus, tetapi dalam rohani, dari segi kerohanian, kita betul-betul memang sedang makan tubuh dan darah Yesus Kristus. Macam mana dia berlaku? Sebenarnya untuk John Calvin itu satu misteri. Untuk saya pun tak tahu. Kerana Alkitab sebenarnya tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Maka kita jangan buat spekulasi. Kita jangan tambahkan maksud yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Tapi dari sini yang pasti ialah memang bukan hanya satu jamuan peringatan. Memang kita mengambil bahagian dalam darah Kristus dan tubuh Kristus. Dan dalam ayat 18, Paulus cakap, perhatikan bangsa Israel. Bukankah mereka yang makan makanan yang dipersembahkan di atas mazbah itu bersama-sama mengambil bahagian dalam penyembahan? Maksudnya, setiap kali bangsa Israel mereka makan makanan yang dipersembahkan di atas mazbah, okay, at the altar, mereka sebenarnya sedang mengambil bahagian dalam penyembahan. Apakah maksud ayat ini? Maksudnya semasa makanan tersebut itu adalah haiwan, binatang. So, binatang semasa sudah diberikan kepada Tuhan. Daripada situ sebenarnya Tuhan sudah mengampuni dosa bangsa Israel. Itu adalah maksudnya yang diperkatakan di sini, di mana mereka semasa makan apa yang dipersembahkan di atas mazbah, mereka sedang mengambil bahagian dalam penyembahan tersebut. Maksudnya mereka makan, tetapi mereka pun menerima kasih karunia atau berkat daripada Tuhan, di mana dosa mereka sudah diampuni. Maka dari sini kita boleh tahu perjamuan suci memang kita fokus pada masa depan, Yesus akan datang. Kita fokus pada masa lalu, Yesus sudah mati untuk saya. Tapi pada masa saya makan, setiap kali saya makan, dari segi kerohanian, saya sebenarnya sedang makan tubuh dan darah Yesus. Dan dari situ saya menerima berkat. Saya menerima kasih karunia daripada Tuhan. Saya menerima kekuatan daripada Tuhan untuk iman saya. Maka memang perkara yang luar biasa sedang berlaku semasa saya menerima unsur-unsur perjamuan suci. Kerana saya mengambil bahagian dalam tubuh dan darah Yesus. Maka sebagai kesimpulan, apa yang sedang berlaku semasa kita menerima perjamuan suci? Untuk masa lalu, ingat. Kita mesti ingat bahawa Yesus Kristus, dia sudah mati untuk saya. Itu memang adalah satu kisah yang tidak boleh tukar. Ataupun itu satu kisah yang kita mesti pastikan atau pasti yakin. Yang kedua, kini, pada masa kini kita sedang menikmati berkat daripada Tuhan untuk memperkuat iman saya, untuk memberikan ketenteraman kepada saya. Kerana saya sedang menikmati tubuh dan darahnya, bukan secara fizikal tetapi secara rohani. Untuk masa depan, saya sedang beritakan kematiannya sehingga dia datang. Maka semasa kita fokus ketiga-tiga aspek ini, ia akan membantu kita untuk lebih tahu macam mana kita nak memeriksa diri sendiri. Maka semasa kita fokus pada masa lalu, kita ingat Yesus Kristus mati untuk saya, maka saya akan membawa sikap yang betul semasa memeriksa diri sendiri. Kerana sekarang saya sudah ingat bahawa dosa saya sudah menyebabkan Yesus mengorbankan darahnya ataupun nyamannya. Semasa saya tahu saya nak menikmati berkatnya melalui perjamuan suci, saya akan lebih yakin semasa memeriksa diri. Kerana saya tahu semasa saya menerima tubuh dan darah Yesus, itu memberi kekuatan untuk saya untuk dalam pergelutan saya dengan dosa, di mana saya dapat mengatasi cubaan di dalam kehidupan saya kerana hikmat, kerana berkat yang saya terima melalui darah dan tubuh Yesus. Dan kalau saya tahu Yesus Kristus akan datang dan berjumpa dengan saya pada masa depan, saya pun akan rasa semasa dia datang pada masa depan,
Adakah dia akan memuji saya sebagai hamba-Nya ataupun dia akan mengutuk saya? Dari situ saya akan membawa sikap yang betul. Saya mesti bertaubat kerana saya mahu dia memuji saya sebagai hamba yang baik semasa dia berjumpa dengan saya. Maka dari ketiga-tiga aspek ini, kita mesti membawa satu sikap yang betul dan jujur dan ikhlas semasa kita menerima perjamuan suci, walaupun kita buat di dalam rumah, walaupun pastor tidak nampak apa yang kamu sedang buat. Okay? So itulah adalah penjelasan saya untuk sesi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kita bersyukur sekali lagi kerana kita boleh dapat firman Tuhan untuk mendapat penjelasan tentang sikap yang kita mesti ada semasa kita menerima perjamuan suci. Dan dari segi masa lalu, masa depan dan masa kini, kita lebih faham apa yang kita mesti fikirkan, apa yang kita mesti memeriksa di dalam hati kita semasa kita datang untuk menerima tubuh dan darah Yesus secara rohani. Kita berterima kasih kepada Tuhan kerana memberi hadiah ini, anugerah ini, iaitu perjamuan suci, supaya daripada perjamuan suci, iman kita akan dikuatkan lagi dan kita ada ketenteraman dan kegembiraan untuk menghadapi masa depan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.